KPM. Cantiknya barang-barang dekat kedai ni. Banyak betul baju. Warna-warni dengan topi warna-warni. Ni saya suka ni. Ya, Cik. Boleh saya bantu? Boleh, Cik. Ni yang sebenarnya saya sedang cari ni. Beg ni cantik betul, Cik. Ya? Pilihan yang tepat. Memang barang berkualiti. Barang berkualiti, Cik. Ini harga promosi kan, Cik? Ya, betul. Harga promosi. Harga promosi. RM150. Saya rasa saya nak belilah, Cik. Memang dialu-alukan. Baik, dengan saya sekarang saya ada RM200. Saya beli beg ni, Cik. Okey, saya terima RM200. Jadi RM200 kita harganya RM150. Jadi saya akan pulangkan bakinya RM50. Okey, ya? Baik, baki RM50. Tadi kan saya ada RM200. Sekarang duit saya dah kurang. Tinggal RM50 ya. Macam mana ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean. Hari ini kita ada mata pelajaran yang sangat menarik. Kita ingin belajar sama-sama, iaitu Matematik tahun 6 untuk tahap 2. Tadi kita sudah pun tengok profil guru kita. Kita sudah juga tengok tadi sedikit gimmick. Kenapa saya beli beg tadi tu Mesti murid-murid semua nak tahu kan. Baiklah, tentu bersama saya ialah Cikgu Syahril bin Osman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, saya rasa menarik tadi saya dapat beli beg daripada Cikgu tadi. Ya, betul. Hasil jualan-jualan kan, kita dapat ada sesi jual beli dan kita nampak apa yang berlaku di situ kan. Betul, Cikgu. Dan apa kena tadi, Cikgu, dengan topik kita hari ini? Okey, kalau kita tengok tadi Hanif, ada perkataan yang kita sebutkan secara jelas di situ adalah perkataan kurang kan? Betul, Cikgu. Itu yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu dengan maksudnya kita akan masuk kepada topik tolak Hanif. Topik tolak, Cikgu. Saya rasa saya setuju itu. Dan juga sebenarnya bukan kita berdua je, Cikgu, hari ini. Kita ada 4 lagi murid dalam talian bersama kita. Murid-murid dalam talian, cuba lambai sikit dekat abang kat sini. Tu dia begitu bersemangat ya. Mereka menambah tenaga hari ini, Cikgu. Dia tidak menolak tenaga. Sangat betul. Semangat tu. Baik, Cikgu, boleh perkenalkan keempat murid dalam talian kita. Okey, bersama kita hari ini kita ada 4 orang murid daripada SK Sri Samudra. Jadi mereka yang bersama kita adalah, yang pertamanya adalah Muhammad Kamil. Okey, Muhammad Kamil lambai. Yang seterusnya kita ada Nur Syifa Amani. Dan kita ada Husna Zulaika. Dan kita ada seorang lagi iaitu Putra Muhammad Kadri Is. Okey. Baiklah, saya pasti keempat-empat murid kita sudah bersemangat. Yang di rumah juga nak belajar lagi ni mengenai operasi tolak, Cikgu. Cikgu boleh kongsikan dengan kita standard pembelajaran yang sama-sama kita akan capai hari ini. Okey, Hanif. Hari ini apa yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan standard kandungan kita. Baik, standard kandungan kita ialah operasi asas dan operasi bergabung. Tetapi kita akan khususkan kepada operasi asas, yang itu melibatkan operasi tolak. Dan standard pembelajaran kita adalah 1.2.1, iaitu menyelesaikan ayat matematik melibatkan nombor bulat, pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas, dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu. Itulah, Hanif. Baik, saya pasti kita akan capai ni sama-sama, Cikgu. Ya. Teruskan, Cikgu. Saya pasti banyak lagi Cikgu ingin kongsikan. Betul. Awal ini kita akan kenali dulu apa maksud operasi tolak. Okey, kalau kita sebut tolak. Selalu kita sebut tolak, yang pertama, asas yang utama yang kita kena tahu adalah yang besar kena tolak yang kecil. Betul. Okay? Kalau orang kecil, kita buat perbandingan, orang kecil nak tolak orang besar, tak berapa boleh sangat kan? Jadi kita kena ingat bahawa kalau operasi tolak melibatkan yang besar tolak yang kecil. Orang besar boleh tolak orang kecil. Orang kecil nak tolak orang besar agak susah. Okay? Baik. Untuk operasi tolak, yang perlu kita kenal, yang perlu kita tahu adalah kata kuncinya. Okey, kata kuncinya. Baik, tadi kita dah sebut dalam segmen ataupun dalam perbualan kita tadi yang jual beli, kita ada perkataan kurang. Hanif, ingat lagi, kurang. Kurang adalah satu kata kunci yang melibatkan operasi tolak. Mungkin kita boleh tanya pada rakan-rakan kita di
di dalam talian. Okey, apa yang boleh dikaitkan dengan kata kunci bagi operasi tolak? Mungkin kita boleh tanya Kamil. Kamil, apa kata kunci lain? Ya, apa kata kunci bagi operasi tolak selain perkataan kurang? Kata kunci bagi tolak ialah baki. Baki, tahniah Kamil. Awal-awal Kamil dah menunjukkan prestasi yang baik. Baik. Baki juga adalah salah satu daripada kata kunci bagi operasi tolak. Dan kita akan tengok beberapa lagi perkataan yang menunjukkan itu adalah operasi tolak. Baik, mungkin Hanif boleh tunjukkan perkataan-perkataan yang kita boleh gunakan sebagai kata kuncinya. Baik, yang pertama ni apa dia? Yang Kamil ada mengatakan ialah baki, cikgu. Baki, ya, kita letakkan. Itu adalah perkataan yang selalu kita kaitkan dengan operasi tolak. Okey, baki. Ada perkataan lain lagi? Ada banyak lagi, cikgu. Saya Banyak rasa lagi. tentunya dari tolak ada tolakkan. Tolakkan. Kadang-kadang kalau kita baca soalan ada perkataan tolakkan, itu dah semestinya menunjukkan itu adalah operasi tolak. Okey, ada lagi, Ani? Ada, cikgu. Seterusnya sedikit, cikgu. Sedikit. Kata kunci. Kalau kita tengok dalam ayat tu ada perkataan sedikit, itu adalah kata kunci bagi operasi tolak. Baik. Kita ada baki, tolakkan sedikit. Seterusnya pula beza. Beza. Okey, beza lagi satu adalah kata kunci bagi operasi tolak. Okey. Kita dah ada 4 di situ. Ada 4 dah di sini. Ya. Baik, cikgu, sikit. Oh, ni lain sedikit juga. Tinggal. 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 Kalau jumpa perkataan tinggal dalam ayat yang panjang, ini menunjukkan itu adalah operasi tolak. Betul, kita ada tinggal. Dan yang terakhir, cikgu, saya rasa ni pun saya boleh agak sedikit kurang. Kurang yang kita buat tadi, yang kita berniaga tadi, yang saya bagi dan duit Hanif makin kurang. Betul. Itu adalah menunjukkan operasi tolak. Dari tadi saya dari RM200 saya kurang duit saya, tinggal hanya RM50. Ya, betul. Kata kunci, cikgu. Itu kata kunci yang biasa kita akan jumpa dalam soalan yang melibatkan operasi tolak. Right? Jadi kita tengok balik dalam slide yang ini adalah kata kunci yang melibatkan operasi tolak. Jadi kalau sebut operasi tolak, kalau tengok perkataan ataupun kata kunci dalam soalan seperti baki, tinggal, tolak, kurang, sedikit, beza, ini menunjukkan kata kunci bagi operasi tolak. Ini memudahkan bagi anak-anak, bagi murid-murid di rumah ataupun di sekolah yang kalau tengok soalan yang ada perkataan-perkataan ini adalah kata kunci bagi operasi tolak. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Boleh, cikgu. Ada soalan. Baik, sebuah kotak mengandungi 60,000 keping penanda buku, 42,715 penanda buku dikeluarkan. Berapakah baki penanda buku yang masih ada di dalam kotak? Kita nak cari kata kuncinya. Baik, kata kuncinya. Siapa yang boleh jawab untuk soalan ni? Siapa yang ingin mencuba, silakan. Siapa nak tangan. cuba? Sila angkat tangan. Putra, cikgu. Putra nak cuba? Okey, Putra. Kata kuncinya ialah baki. Baki. Baik, perkataan baki adalah kata kunci bagi soalan ini dan ini menunjukkan adalah operasi tolak. Baik, kita tengok soalan kedua. Hanim ada 1/4 kilogram beras, dia memasak 1/3 kilogram beras itu. Berapakah beras yang masih tinggal dalam kilogram? Siapa nak jawab soalan ni? Baik, cikgu. Okey, Syifa. Silakan, Syifa. Kata kuncinya ialah tinggal. Tinggal, tahniah. Baik, perkataan tinggal adalah menunjukkan kata kunci bagi operasi tolak. Betul. Baik, itu adalah soalan-soalan yang kita boleh nampak kata kunci. Mungkin ada soalan yang tak ada kata kunci. Ada yang tak ada kata kunci, cikgu. Tak ada kata kunci. Macam mana kita nak jawab? Betul. Baik, matematik ni sebenarnya lebih kepada, kalau soalan penyelesaian masalah, lebih kepada soalan yang perlu kita faham dan kita bayangkan. Itu salah satu tips ataupun teknik. Dia adalah satu penceritaan. Contoh di sini terdapat 86,907 biji benih yang terdiri daripada benih hitam dan benih hijau di dalam sebuah bakul. Jika terdapat 67,903 biji benih hitam, hitung bilangan biji benih hijau. Tak ada kata kunci ni. Tak ada, Bila cikgu. tak ada, macam mana kita nak buat? Kita kena bayangkan dan saya boleh tunjukkan di sini keseluruhan dia adalah jumlahnya adalah 86,907 dan yang diberi adalah 67,903 bagi biji benih hitam. Jadi yang nak cari adalah biji benih hijau.
kalau jumpa soalan macam ni Hanif, ini menunjukkan bahawa kalau mencari sebahagian daripada keseluruhan, kita kena tunjukkan ataupun kita gunakan operasi tolak. Macam tu Hanif ya. Betul, kalau kita keseluruhan nak cari sebahagian, kita kena gunakan operasi tolak. Okey, ini contoh. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Okey, harap murid-murid di rumah boleh faham kehendak soalan dan faham apa yang ada dalam soalan tersebut. Baik, soalan yang kedua, pada suatu musim perayaan, lebuh raya Pantai Timur telah dilalui oleh 0.53 juta kenderaan. Jika 1/4 juta ialah kenderaan awam, hitung jumlah kenderaan persendirian yang melalui lebuh raya tersebut. Jadi di sini kita faham keseluruhannya adalah 530,000, iaitu keseluruhan bagi kenderaan. Kemudian diberikan 1/4 juta, iaitu 250,000 adalah kenderaan awam. Kenderaan persendirian tak diberitahu tetapi ditanya. Jadi itu adalah sebahagian daripada keseluruhan kenderaan. Jadi macam mana kita nak cari? Ingat balik tips tadi, kalau kita nak cari sebahagian daripada keseluruhan, jadi kita kena gunakan operasi tolak. Ini maksudnya 530,000 tolakkan dengan 250,000, kita akan dapat jawapannya. Okey, sebab kita nak mencarikan sebahagian. Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik. Kita perhatikan kata-kata kunci yang Cikgu Syaril telah kongsikan tadi, dan juga kalau tak ada kata kunci, bagaimana kita ingin memahami soalan tersebut cikgu. Untuk itu menjadi operasi tolak. Baiklah adik-adik, semua murid-murid, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana tau. Banyak lagi yang Cikgu Syaril akan kongsi bersama-sama di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2 dan mata pelajaran yang kita sedang belajar sama-sama ialah matematik, dan tentu bersama saya ialah Cikgu Syaril. Cikgu Syaril sedang menerangkan topiknya iaitu operasi tolak, dan sekarang Cikgu, betul ke kita nak belajar dengan lebih lanjut mengenai tukar dan tolak cikgu? Betul Hanif. Kita akan lanjutkan tentang operasi tolak ini, iaitu perkataan tukar dan tolak. Apa yang perlu kita tukar, apa yang perlu kita tolak. Baik, saya akan terangkan bagaimana kita nak tukarkan pecahan ataupun perpuluhan kepada nombor bulat, dan seterusnya kita akan selesaikan dalam operasi tolak. Okay? Baik cikgu. Baik, kita tengok pada slide yang ada ini, iaitu 3/5 juta. 3/5 juta, saya akan terang dulu konsep Hanif. Konsep bagi 3/5 juta. Baik, 3/5 juta iaitu 1 juta adalah keseluruhan. 1 juta adalah keseluruhan. Okey, keseluruhan ini mewakili 1 juta. Jadi kalau kita sebut 3/5 juta, 3/5 bermaksud 3 bahagian daripada 5 bahagian. Ini keseluruhan 1 juta. Jadi kalau 3/5 bermaksud 3 bahagian daripada 5 bahagian. 1 juta ini kita telah bahagikan kepada 5 bahagian. Ini menunjukkan bahawa 3/5 juta adalah kurang daripada 1 juta. Itu tips dia. Kalau dalam pecahan yang menunjukkan 3/5 ataupun pecahan sahaja tanpa melibatkan nombor bulat ataupun operasi ataupun pecahan bercampur, nombor bercampur, kita akan tahu bahawa ini nilainya kurang daripada 1 juta. Jadi kalau kita tengok di situ, mungkin kawan-kawan kita di rumah boleh tahu apakah jawapan daripada 3/5 juta ini. Baik, boleh kita tanya siapa nak jawab untuk soalan ini? Ni ada soalan di sini. Kita nak tahu berapa nilai dia. Putra dah angkat tangan dah Putra awal-awal angkat cikgu. tangan. Putra nyatakan, kalau 3/5 juta bersamaan dengan berapa? 600,000 cikgu. Bagus. 3/5 juta bersamaan dengan 600,000. Ini bermaksud kurang daripada 1 juta. Dan kita tengok yang berikutnya. Kalau 2 3/5 juta, ini adalah nombor bercampur. Itu ada nombor bulat
2 juta dan ada 3/5 juta. Ini bermaksud 2 juta mewakili 1 juta ditambahkan dengan 1 juta dan ditambahkan dengan 3/5 juta. Okey, mungkin kawan-kawan kita yang ada dalam talian nak bagi tahu apa jawapan bagi soalan ini. Okey, siapa nak jawab yang ini? Baik, siapa cepat dia dapat Husna. Husna, okey Husna. Cepat dia Kalau akan dapat. 2 3/5 juta kalau kita tukarkan kepada nombor bulat Husna, apakah jawapannya? 2 juta tambah 600,000 bersamaan dengan 2,600,000 cikgu. Bagus Husna. 2 3/5 juta bersamaan dengan 2,600,000. 1 juta tambah 1 juta tambah dengan 600,000. Ini bermaksud jawapannya adalah 2,600,000. Betul. Baik, bagus. Tahniah yang dalam talian boleh menjawab dengan baik. Kita pergi kepada nombor perpuluhan. Sifar perpuluhan 7. Sebelum kita masuk nombor perpuluhan, tadi saya tengok Putra dapat jawapan yang betul. Husna dapat jawapan yang betul. Boleh kita beri ganjaran ke cikgu? Ya, betul. Untuk jawapan mereka yang cemerlang tu? Betul. Untuk Putra cikgu. Cikgu berapa bintang kita nak bagi Putra? Kita ada 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang. Jadi sesuai sangat kalau saya bagi 6 bintang. Sesuai 6 sangat bintang. Putra mendapat 6 bintang ya. Cemerlang Putra, saya bagi markah di sini boleh cikgu? Boleh kita letakkan. Okey. Baik, kita letak satu markah sini untuk Putra. Husna pula cikgu. Husna pun menjawab dengan baik tadi. Ada 4, 5 dan 6. Kita bagi 6 bintang. Tiada yang lain daripada 6 bintang. Tahniah juga Husna. Baik, satu markah untuk Husna di sana. Baik. Sekarang kita akan bincangkan mengenai perpuluhan. Perpuluhan cikgu, pula. Ya, perpuluhan Hanif. Baik, kalau sifar perpuluhan 7. Di sini ada suatu kaedah iaitu kita menukarkan perpuluhan kepada pecahan. Perpuluhan kepada pecahan. Baik, mungkin yang ada di rumah, yang ada dalam talian boleh menjawab sifar perpuluhan 7 juta kalau ditukarkan kepada pecahan. Ditukarkan kepada pecahan. Okey, siapa yang boleh jawab ni? Siapa yang jawab? Oh, Syifa ya cikgu. Syifa, okey. Syifa. Syifa tukarkan sifar perpuluhan 7 juta kepada pecahan. Bersamaan dengan 7/10 juta cikgu. Bagus, tahniah. Saya terus bagi. Iaitu Berapa, kita cikgu? bagi berapa? Berapa bintang 6 ni? bintang. 6 bintang untuk Syifa. Ya, Tahniah betul. Syifa. Baik. Ya. Saya akan letakkan markah juga untuk Syifa di sini. Bagus. Itu jawapan yang betul tentu ya cikgu Betul. Kalau sifar perpuluhan 7 juta bersamaan dengan 7/10 juta. Jadi kita faham dah di situ. Kalau 7/10 bermaksud kurang daripada 1 juta. Jadi 7/10 gambaran dia seperti ini. Iaitu 1 juta itu kita bahagikan kepada 10 bahagian dan 7/10 adalah 7 bahagian daripada 10 bahagian. Ini bermaksud 7/10 juta adalah kurang daripada 1 juta. Dan 7/10 juta bersamaan dengan 700,000. Mungkin tanya mana datang 700,000? Ya, cikgu. 1 juta dibahagikan kepada 10 bahagian, jadi satu bahagian bersamaan dengan 100,000. Dan kalau 7 bahagian, 7 darab dengan 100,000 bersamaan dengan 700,000. Okey, saya harap yang ada dalam talian, yang ada di rumah jelas dengan maksud sifar perpuluhan 7 juta dan nilainya dalam nombor bulat. Baik, kita pergi kepada soalan satu lagi. 1/3 juta. Ada satu pula di depan dia. 1.3 juta pula cikgu. Macam mana? Kita kena uji. Kita kena tanya pada kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Baik, siapa nak jawab soalan ni? Siapa pula ingin cuba? Semua bersemangat. Semua cepat dia cikgu. Okey, kita cuba satu kali lagi. Hanif pilih. Cikgu ingin pilih. Hanif pilih siapa? Baik, saya rasa kita bagi peluang dekat Kamil lah cikgu. Baik, Kamil. Boleh. Kamil, kalau 1/3 juta Kamil bersamaan dengan berapa dalam pecahan? 1/3 juta bersamaan dengan 1/3/10 juta cikgu. Bagus. Berapa Okey. bintang untuk Kamil ni? Kita bagi 6 bintang. 6 bintang untuk Kamil. Kita akan bagi markah juga untuk Kamil di sini. Kamil. Saya bagi markah satu di situ. Tahniah Kamil. Tahniah Kamil. 1/3 juta bersamaan dengan 1/3/10 juta. 1 bersamaan 1 juta, 3/10 bermaksud 3/10 juta. Jadi keterangannya kita boleh nampak di sini. 1 ini mewakili 1 juta keseluruhan dan 3/10 mewakili 3 bahagian daripada 10 bahagian. Ini bila kita tambahkan ataupun kita tukarkan kepada nombor bulat, jumlahnya adalah 1,300,000. Okey, ini Baik. adalah nilai ataupun jumlah yang kita boleh dapat daripada
penukaran tersebut. Baik. Jadi kita akan pergi kepada pelbagai strategi pengiraan Puan Hanif. Ya, cikgu. Macam mana kita nak selesaikan soalan yang ada di dalam soalan yang melibatkan pecahan dan perpuluhan? Kita ada 3 cara. Baik. Saya tunjukkan. Contohnya, tolakkan 6/1/4 juta daripada 9 3/5 juta. Baik, kita dah tahu di sini bahawa nombor besar tolakkan dengan nombor kecil. Nilai besar tolak nilai kecil. Cara yang pertama, saya akan tunjukkan 3 cara. Cara yang pertama, kita akan tolakkan 9 3/5 juta ditolakkan dengan 6/1/4 juta. Kita dah faham bahawa dalam pecahan, kita kena samakan penyebut. Samakan penyebut dahulu. Dan bila kita dah tukar, dah sama penyebut, kita akan dapat 9 12/20 juta tolak 6 5/20 juta. Okey, ini setelah kita tukarkan penyebut supaya sama. Dan baru kita boleh tolak 9 12/20 juta tolak 6 5/20 juta. Jawapannya adalah 3 7/20 juta. Okey, ini cara yang pertama, Hanif. Ya, cikgu. Baik, murid-murid yang seterusnya, cikgu nak tunjuk cara yang kedua. Tadi cara yang pertama, soalan yang sama tetapi cara yang berbeza. Cara yang kedua, kita boleh gunakan kaedah tukarkan kepada perpuluhan. Contohnya, soalan tadi kita tukarkan kepada perpuluhan 9 3/5 juta bersamaan dengan 9/6 juta. Tolakkan 6 1/4 juta bersamaan 6/25 juta. Jadi kita akan tolakkan dalam bentuk perpuluhan. Baik, satu apa yang cikgu nak tekankan, kalau 9/6 di sini ada 1 digit tetapi di sini ada 2 digit, biasakan letakkan 1 sifar di situ supaya selepas perpuluhan dua-dua bahagian ada 2 digit. Itu ingat supaya tak berlaku kesalahan mengira. Jadi kita akan tolakkan, kita akan dapat jawapan 5 di situ, 3 dan seterusnya kita akan dapat 3.35 juta. Ini cara yang kedua. Kita tengok cara yang ketiga. Baik. Panjang sikit cikgu terang hari ini. Tak apa, cikgu, silakan. Cara yang ketiga, kita tukarkan kepada nombor bulat. 9 3/5 juta bersamaan dengan 9.600.000. Dan tolakkan dengan 6 1/4 juta ialah 6.250.000. Dan kita tolakkan dalam bentuk biasa, dalam bentuk nombor bulat, kita akan dapat jawapan. Okey, kita akan tolakkan dan akhirnya kita akan dapat jawapan 3.350.000. Okey, baik, ini adalah 3 cara yang kita boleh gunakan. Baik, kita akan masuk kepada soalan untuk kita uji kawan-kawan kita, murid-murid kita. Baik, kita tengok soalan yang pertama. 6 1/2 juta tolak dengan 2.31 juta. Siapa yang cuba, murid-murid di rumah juga, pastikan anda sedang berkira sekarang, sedang mengira ni. Baik, kita akan uji murid-murid dalam talian, cikgu. Ya, kita uji. Baik. Okey. Kira dulu, ada siapa yang ingin cuba? Oh, semua yang sedang sedang kira, menghitung di situ. Dia kena kira di situ. Baik, cikgu, saya ada persoalan juga. Jika soalan dalam bentuk pecahan tadi dan jika kita menggunakan cara kedua iaitu bentuk perpuluhan, adakah kita tinggalkan jawapan terakhir sebagai perpuluhan atau kita perlu nukar semula ke pecahan? Baik, kalau soalan itu soalan yang baik, Hanif, terima kasih. Baik, kalau soalan itu tidak menyatakan dalam bentuk apa, dalam unit apa, jadi kita kekalkan dalam unit yang kita kira. Tetapi kalau soalan diminta nyatakan jawapan dalam perpuluhan, kita akan nyatakan dalam perpuluhan. Kalau soalan hendakkan kita tulis jawapan dalam bentuk pecahan juta, kita akan tulis dalam pecahan juta. Betul. Okey, bergantung kepada soalan dia. Setuju juga. Yang penting kita baca soalan betul-betul. Baiklah, murid-murid kita sudah bersedia ke dengan jawapan? Silakan. Apa jawapan Kamil? Jawapan dia 2.1/5 juta. 2.1/5 juta. Kurang tepat, Kamil. 2.1. Ya. Baik. Okey, Syifa ada. Nanti Kamil cuba lagi. Syifa ada angkat tangan nak bagi jawapan. Silakan, Syifa. 4.190.000, cikgu. 4.190.000. Baik, kita cek jawapan. Okey. Baik. Kita cek jawapan di sini. 6 1/2 juta tolak dengan 2.31 juta. Syifa jawab dalam bentuk perpuluhan. Dalam bentuk nombor bulat tadi kan? Nombor bulat tahniah. Baik.
Kalau kita nak buat dalam perpuluhan, cikgu tunjuk dalam bentuk perpuluhan, kita akan tulis 6.5 juta tolak dan dengan 2.31 juta kita akan dapat jawapannya 4.19 juta. Dan Syifa nyatakan jawapan dalam nombor bulat dan jawapannya adalah tepat, iaitu 4,190,000. Tahniah Syifa. Syifa akan dapat berapa kita bintang, akan bagi 6 bintang untuk Syifa ya. Kita akan beri markah untuk Syifa di sini. Baiklah, tahniah kepada Syifa. Kamil jangan risau Kamil, tak apa. Nanti kita akan belajar lagi. Saya pasti murid-murid di rumah pun akan terus mengira lagi tahu cikgu. Ada soalan lagi kan cikgu? Ada lagi. Kita akan bagi soalan berikutnya. Okey, jangan risau Kamil, ada lagi bintang-bintang. Tentunya. Baik. 1.2 juta tolak dengan 2.33 juta. Baik, cuba selesaikan. Mencabar ni cikgu. Bahagian pertamanya dalam pecahan, yang kedua dalam nombor bulat cikgu Ya. Mungkin kita boleh tukar yang pertama ke nombor mungkin bulat. boleh tukar pada nombor bulat kan. Betul. Tadi dalam perpuluhan. Betul. Baiklah, ada yang ingin mencuba ke? Ada yang ingin cuba? Okey, Okey, Putra. Okay, Silakan Putra. Okey, Putra, kalau soalan ni macam mana Putra nak jawab? 4.17 juta. 4.17 juta. Okey, cuba kita semak jawapan. Pasti? Okey. Baik, 5.12 juta kalau kita tukarkan kepada nombor bulat, kita akan dapat 5,500,000. Dan kita akan tolakkan dengan 2,330,000. Jadi kita akan dapat jawapannya, baik, ini kalau dalam nombor bulat. Kita akan dapat 3.17 juta. 3.17 juta. Jangan risau Putra, ada lagi peluang. Ini menunjukkan 3.1 juta kalau dalam perpuluhan. Inilah jawapannya. Dan kalau dalam nombor bulat, 3,170,000. Ya, tak apa Putra, yang penting kita mencuba dan kita belajar di sana. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, hitung beza antara nilai kad L dengan nilai kad K. Nyatakan jawapan dalam nombor bulat. Okey, boleh kira sekarang? Kira cepat-cepat. Kira betul-betul. Tengok, baca soalan betul-betul tu seperti yang cikgu tanya tadi, soalan kita hitung beza antara nilai kad L iaitu 6/1/4 juta. Ini pun nampak kan kata kunci dia kan? Betul cikgu. Dengan nilai kad K iaitu 2.035 juta. Ada 3 titik perpuluhan tu. Nyatakan jawapan di dalam nombor bulat. Ini seperti yang saya tanya tadi cikgu. Baiklah. Betul. Ada jawapan, murid-murid sudah bersedia. Ada kata kunci situ kan? Beza. Beza menunjukkan operasi tolak. Baik, boleh kita tanya siapa nak jawab soalan ini? Ada yang cuba, murid-murid di rumah sudah habis mengira. Ingat tahu cikgu cakap kata kunci tadi iaitu beza. Baiklah, kita tengok Husna ke sudah bersedia. Siapa yang belum cuba lagi tadi cikgu? Boleh Husna cuba lagi? belum cuba Husna? lagi. Okey, Husna belum cuba. Baik, Husna mau cuba. Okey. Angkat tangan juga. Husna, macam mana jawapannya? 4,215,000. 4,215,000. Baik, tukarkan kepada nombor bulat. Husna tukarkan kepada nombor bulat. Jadi 6,250,000 ditolakkan dengan 2,035,000. Jadi kita akan dapat jawapannya iaitu seperti yang Husna sebut jawapan tadi, iaitu 4,215,000. Tahniah. Jadi kita akan Husna. bagi 6 bintang. 6 bintang. Bintang yang cemerlang. Baiklah, saya akan bagi markah untuk Husna. Husna, saya akan bagi yang warna jingga sedikit ni. Tahniah Husna. Baik, kita tengok. Mungkin ada soalan akhir kot? Ada lagi ke cikgu soalan? Okey, yang ini lebih kepada soalan yang cikgu akan terangkan lah ya. Baik. Hitung beza antara bilangan termometer digital C dengan D. Nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Soalan ini memerlukan kita jawab dalam pecahan juta. Jadi kita akan tukarkan kepada pecahan juta. Kalau 0.96 juta, kita akan tukarkan, dia akan jadi 96/100 juta. 96/100 juta. Tips dia, selepas perpuluhan ada 2 digit. Bila ada 2 digit, menunjukkan di bawahnya ada 2 sifar. Itu cikgu ulang tips dia. Selepas perpuluhan ada 2 digit, bermaksud pecahannya di bawah mesti ada 2 sifar. 2 sifar adalah 100. Jadi sifar 0.96 juta bersamaan dengan 96/100. Dan 7/10 kita samakan penyebut, dia akan jadi 70/100. Baru kita boleh tolakkan. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 26/100 juta. Tetapi, kena ingat tu,
ini kita masih boleh kecilkan. Kita masih boleh kecilkan dan kita akan dapat jawapannya adalah 13/50 juta. Okey, ini adalah dalam jawapan bentuk pecahan juta. Okey? Baik cikgu, saya rasa ini sangat menarik dan penting. Ingat seperti yang Cikgu Syaril katakan tadi, jika kita ada soalan operasi tolak ini, kita ada 3 cara ya cikgu? 3 cara. 3 cara Ya. yang kita boleh mengubah seperti tukar kepada pecahan, Ya. bentuk nombor bulat. Ya. Yang ketiga, cara tersebut bentuk perpuluhan, pecahan dan juga nombor bulat. betul, pecahan, perpuluhan dan nombor bulat. Dia ingat itu dan selepas ini banyak lagi Cikgu Syaril akan berkongsi dengan kita mengenai operasi tolak. Pastikan anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran matematik dan hari ini sangat menarik kerana kita belajar mengenai operasi tolak. Bersama saya ialah Cikgu Syaril. Cikgu, apa pula cikgu akan kongsikan dalam segmen ini cikgu mengenai operasi tolak? Okey Hanif, kita akan belajar tentang tolak melibatkan anu. Tolak melibatkan anu, macam mana kita nak jawab? Tolak melibatkan anu. Anu dalam bahasa Inggeris adalah unknown, tidak diketahui. Jadi kita akan libatkan dengan nombor soalan yang ada, nilai yang tidak ketahui dan kita akan cari nilai pada bahagian yang tidak diketahui itu. Jadi kita akan tengok kepada tips ataupun apa yang perlu kita tahu tentang kedudukan anu di sini. Okey. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertamanya, kita tengok bentuk yang pertama. Ada soalan yang kita perlu jawab pada kedudukan anu di belakang, iaitu 8 tolak 3, berapa nilainya? Ini adalah anu. Baik, macam mana dapat jawapan? Kita akan tolakkan, iaitu 8 tolakkan dengan 3, jawapannya 5. Okey, kita akan tolakkan macam biasa. Ini adalah operasi tolak dalam bentuk anu pada kedudukan yang pertama. Kita tengok pada kedudukan yang kedua. Okey, 8 tolak anu sama dengan 5. 8 tolak anu sama dengan 5. Di sini kita nampak bahawa anu berada di antara 8 dan 5. Baik, apa jawapannya? Kita akan dapat, kalau kita tahu ni berapa jawapannya? 8 tolak berapa jawapannya 5? Saya boleh agak, adakah kita 3 cikgu? 3. Okey, 3 jawapannya. Macam mana kita dapat 3 di sini? Daripada nombor-nombor yang ada ni, 3 ni datangnya daripada hasil tolak 8 tolak 5. Jadi, maksudnya untuk soalan ini nak dapatkan jawapan 3 adalah 8 tolak 5, dapat 3. Jadi, kalau unknown ataupun anu di tengah di antara 8 dan 5 ataupun di antara satu nombor dengan nombor yang lain, kita kena tolak. Operasinya adalah operasi tolak. Dan satu lagi keadaan di mana anunya di depan, di bahagian depan. Okey. Baik, bila anu di bahagian depan ataupun di depan nombor, anu tolak 3 sama dengan 5. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey Hanif, berapa jawapannya? Cikgu uji Hanif tapi dalam scoreboard tak ada. Okey. Nanti kita dapat markah 6 bintang 6 juga cikgu. Saya bintang, pasti anu di yang soalan terakhir tu ialah 8 cikgu. 8 tolak 3 bersamaan dengan 5. Baik. Jawapannya adalah 8 tolak 3. Betul Hanif. Baik, macam mana kita dapat 8 daripada nombor yang sedia ada? 8 daripada nombor yang sedia ada cikgu. Kalau 8 juga sama dengan 3 tambah 5 cikgu. Oh, hebat. Memang cikgu akan bagi 6 bintang pada 6 Hanif. bintang. Saya 6 tampal bintang. di sini cikgu. 6 bintang. Baik, betul, iaitu nak dapatkan jawapannya 8 adalah hasil daripada operasi tambah, iaitu 5 tambah 3, kita akan dapat jawapannya 8. Ini bermaksud walaupun soalannya adalah soalan tolak, tetapi ada bahagian ataupun ada soalan yang perlu kita tambah sekiranya anu berada di hadapan. Okey, ini adalah situasi soalan dalam ayat matematik yang perlu kita faham. Ini adalah asas utama. Baik, kita akan pergi kepada soalan. Kita tengok soalan ni.
Anu tolak 1.42 juta sama dengan 3/4 juta. Mungkin kita boleh uji kawan-kawan kita dalam talian. Baiklah, ataupun yang ada di rumah ke, mungkin boleh jawab soalan ni sama-sama dengan kawan-kawan. Okay? Siapa ingin cuba? Semua menghitung cepat-cepat saya pasti murid-murid di rumah juga. Apakah jawapan kepada Anu? Anu tolak 1.42 juta sama dengan 3/4 juta, cikgu. Ya, betul. Baik. Kira cepat-cepat. Jadi mungkin ada boleh yang dalam talian yang dah dapat jawapan. Saya boleh angkat tangan. Semua sedang berkira, murid-murid di rumah juga sedang berkira. Jadi kita kaitkan balik semula dengan tadi Hanif, yang mana kita dah belajar melibatkan perpuluhan dan juga pecahan. Kita boleh gunakan 3 cara tadi. Betul. Kita boleh pilih yang mana satu yang sesuai, yang cepat. Betul, cikgu. Dan 3 cara tadi, cikgu, kalau kita boleh imbas kembali sedikit. Okey. Putra sudah dapat jawapan. Putra, nanti kita imbas Putra balik. nak jawab. Okey, Putra nak jawab. Silakan Putra. Semangat tu dia angkat. 670,000. Baik. Macam mana Putra dapat? Gunakan kaedah perpuluhan ataupun pecahan juta? Guna kaedah nombor bulat. Okey, nombor bulat. Okey, Putra pilih nombor bulat. Kita tengok. Maksudnya Putra akan tukarkan kepada 1,420,000. Kemudian kita kena tambahkan dengan 750,000. Dan ini adalah proses menambah apabila Anu berada di hadapan. Jadi kita akan tambahkan, kita akan dapat 2,170,000. Okey, tahniah Putra, kita bagi 6 bintang. Ya, Putra dapat 6 bintang. Tahniah Putra. Kita bagi markah lagi untuk Putra. Putra sudah ada 2 markah sekarang. Baik. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Baik. 3.98 juta tolak Anu dia berada di tengah di situ Baik. Sama dengan 1/4 juta. Kita tengok balik apa yang kita belajar awal tadi, yang cikgu tunjuk tadi. Kalau Anu di tengah proses apa? Menambah ke menolak. Kena ingat yang tu. Itu adalah asas kepada pengiraan kita. Baik, cikgu. Sambil murid-murid kita sedang mengira tu, bagaimanakah 3 cara tadi, cikgu? Kita boleh tukar soalan pecahan tadi kepada... Tukarkan soalan pecahan kepada perpuluhan boleh, kepada kepada nombor bulat pun boleh. Okey. Kamil angkat tangan, Syifa angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Kamil nak jawab. Kamil baiklah. Kamil, silakan Kamil. Kongsikan jawapan anda. Jawapannya 2,730,000. 2,730,000. Okey, kita cek jawapan, kita semak jawapan. Yang ni cikgu tunjukkan dalam bentuk perpuluhan. Kalau kami nak selesaikan dalam bentuk nombor bulat pun boleh, tak ada masalah kan. Kita ada 3 cara di situ. Jadi 3.98 juta tolak dengan 1.25 juta, kita akan dapat 2,730,000. Tahniah Kamil. Kalau dalam perpuluhan jawapannya adalah 2.73 juta. Tahniah Kamil, cikgu memberi 6 bintang. Saya pasti murid-murid di rumah juga dapat 6 bintang. 6 bintang. Kamil juga sudah ada 2 markah, cikgu. Cikgu, keempat-empat murid dalam talian kita semua ada 2 markah. Semua ada 2 markah. Ya, hebat-hebat. Tahniah. Maksudnya mereka faham kehendak soalan dan faham apa proses pengiraan di situ. Ada lagi cikgu ke peluang nak dapat markah ni? Ya. Ada lagi peluang ada dapat lagi, markah? Ada lagi. Mungkin kita boleh tengok soalan berikutnya. Yang ni, soalan berikutnya adalah 1/3/10 juta tolak dengan 0.5 juta. Kita tengok Anu dia di hujung. Okey, tadi di depan, di tengah, di belakang. Kalau kedudukan di belakang, apalah operasi yang kita nak gunakan. Sebab tak semua operasi tolak kita gunakan operasi tolak. Okey, ada juga soalan operasi tolak kita kena gunakan operasi tambah. Di situ adalah asas yang kita perlu tahu. Jadi kena faham balik konsep asas tadi supaya tak berlaku kesilapan mengira. Putra bersaing sekarang ni. Bersaing. Okey. Baik, kita tengok Putra yang angkat tangan dulu. Baik, Putra, apa jawapannya? Jawapannya ialah 800,000, cikgu. 800,000. Baik, kita semak jawapan. Baik, kita tukarkan 1/3/10 juta sama dengan 1,300,000. 1,300,000 tolak dengan 0.5 juta sama dengan 500,000.
Baik. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat jawapan 800,000. Tahniah untuk Putra. Betul cikgu. Oh, dapat 6 bintang. Tahniah Putra. Saya akan bagi markah untuk Putra di sini. 6 bintang. Bagus Putra. Bagus murid-murid dalam talian kita di rumah juga. Cikgu, sebenarnya saya ada soalan juga cikgu. Sekiranya nombor yang besar melibatkan tolak beberapa kali cikgu. Cikgu ada tips untuk kongsikan? Bagaimanakah kita ingin lakukan pengiraan tersebut? Okey, terima kasih Hanif. Kalau tanya soalan, memang soalan-soalan yang bagus Hanif tanya. Baik, yang ni yang akan cikgu kongsikan. Kalau lebih daripada sekali penolakan, ini sekali tolak. Baik, kalau soalan yang lebih daripada sekali penolakan, contoh macam ni, 2,450,000 tolak dengan anu, tolak dengan 680,000 sama dengan 450,000. Apa tips dia? Setengah orang mungkin gunakan kaedah apa ni? Kalau tadi sekali tolak, kita tahu itu tolak ataupun kita tambah. Tapi yang ini macam mana? Baik, tipsnya, dengar elok. Antara tips yang kita boleh gunakan adalah menukarkan nombor-nombor ini kepada nombor yang kecil. Biasanya saya akan minta supaya tukarkan di antara nombor 1 hingga nombor 10. Okey, kenapa? Sebab kita ada 10 jari, mudah kita nak kira. Baik, tips dia macam ni Hanif ya. Ya cikgu. Baik, tukarkan kepada angka kecil. Baik. Cikgu ambil 10 di sini. 2,450,000 cikgu tukarkan kepada angka 10. Kemudian tolak dengan anu. Tolak dengan 680,000 cikgu tukarkan kepada angka kecil, iaitu angka 6. Sama dengan yang ini adalah yang paling kecil. Jadi cikgu letak nombor 2. Bermaksud nombor-nombor ini Hanif, kita boleh tukarkan kepada apa saja angka, tetapi kurang daripada 10 sebaiknya, antara 1 hingga 10, supaya kita mudah mengira. Jadi kalau kita guna jari di sini, baik, kita gunakan jari je. Kalau 10, okey, buat sama dengan cikgu, ikut cikgu, 10 tolak dengan berapa? Tolak pula dengan 6. Tolak dengan 6. Okey, tolak berapa? Jawapannya 2. 10 tolak berapa? Kita tak tahu, kita nak cari ni, kita tolak dulu dengan 6. Kemudian tolak pula dengan 2. Baik, berapa jawapan di sini? Saya rasa jari yang tertinggal di sini juga 2 cikgu. Bagus. Jawapan yang tinggal adalah 2, betul? Betul. Baik. Yang tinggal adalah 2. Macam mana kita dapat 2? Daripada nombor-nombor yang sedia ada. Iaitu 10 tolak 6 tolak 2. Okey, itu satu. Ada tak cara pengiraan lain? Cikgu, saya tak nak tolak 2 kali lah. Ada tak cara lain? Macam mana kita boleh dapat jawapannya 2 tetapi daripada angka-angka yang ada? Okey, ada tak? Iaitu 10. Kita tambah ni dulu. 6 tambah 2 jawapannya 8. Jadi 10 tolak 8 jawapannya 2 juga kan? Ini bermaksud kita ada 2. Kita ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh tolak 2 kali, ataupun yang kedua, kita boleh tambah dulu dan kita tolak kemudian. Baik, ada 2 cara. Baik, sekarang ni cikgu akan pilih. Baik, cikgu akan pilih cara yang kedua. Jadi terpulang pada murid-murid, kita nak guna cara yang pertama, tolak 2 kali, ataupun cara yang kedua, tambah kemudian kita tolak. Jadi cikgu akan pilih operasi dia. Cikgu tambah dulu 680,000 tambahkan dengan 450,000, kita akan dapat jawapannya 1,130,000. Dan seterusnya, bila kita dah dapat jawapan, kita tolak dengan hasil jawapan tadi, iaitu 2,450,000 tolak 1,130,000. Jadi jawapannya ialah 1,320,000. Itulah tips yang kita boleh gunakan. Teknik yang kita boleh gunakan. Mungkin kita boleh gunakan ataupun buat soalan satu lagi, Hanif. Ya cikgu. Okay? Kita cuba kita satu lagi. Uji minda kita. Nak uji minda. Kita tengok macam mana keadaan ataupun soalan ini boleh diselesaikan dengan kaedah menukarkan nombor tadi. Okey. Sambil-sambil tu boleh kira. Baik, yang ni mungkin kita boleh terangkan ya. Sambil-sambil murid di rumah ataupun dalam talian mengira, cikgu akan terangkan juga. Apa tips dia tadi, Hanif? Ingat tak? Cikgu terpaksa tanya pada Hanif tu. Tips yang saya ingat cikgu katakan tadi ialah kita tukar kepada angka yang lebih kecil. Tahniah. Cikgu bagi 6 bintang. 6 bintang. Cikgu saya 6 bintang tampal lagi. Hanif, baik. Satu cikgu di baju saya. Baik. Sekarang ni kita akan dapatkan jawapan sini. Kita tukarkan. Okey, anu tetap anu. Di sini kalau kita tengok angka dia, yang ni yang paling besar. Ya cikgu. Yang ni kedua besar dan ini paling kecil. Jadi kita akan buat tolak dengan angka yang kita letakkan berapa pun tak kisah, iaitu 3. Saya letakkan 3. Tolakkan dengan 1, angka yang paling kecil, dan yang ni angka yang paling besar, saya letakkan 5. Jadi kita akan dapat jawapan di sini. Okey, berapa jawapan di situ? Okey, kalau kita faham di situ berapa jawapannya?
Berdasarkan Seperti itu. pengiraan biasa je, guna jari pun dapat kan? Betul cikgu. Okey. Dan kita tengok jika murid-murid kita sudah ada jawapan ke murid dalam talian. Okey, dalam talian cuba tengok berapa jawapan di sini. Yang atas tu. Yang atas tu. Yang kecil ni sebab kita jika nak tahu saya- proses pengiraannya. Jika saya agak cikgu, hasilnya haruslah 5. Maka 5 harus ditambah dengan 3 dan 1. Maka saya pasti jawapan ni ialah 9 cikgu. Jawapannya ialah 9. Tahniah Hanif. 9. Okey, 9. Dari mana datangnya 9? Iaitu 5 tambah 1 tambah 3. Jadi kita akan dapat 9. Kalau kembali pada soalan, 9 tolak 3, 6. 6 tolak 1 dapat 5. Jadi jawapan 9 betul. Betul, Okey. cikgu. Baik, kita kembali kepada soalan. Kita akan gunakan proses yang sama, iaitu nak dapatkan jawapan bagi soalan ini, kita perlu Tambahkan nilai-nilai tersebut. Itulah cikgu, tips dia. Okey. Baik, Jadi murid-murid. ada yang dapat jawapan? Putra. Putra. Semakin laju sekarang. Baik. Berapa jawapannya Putra? 600,000. 600,000 kita semak. Okey. 1,450,000 tambah dengan 80,000, kita akan dapat 1,530,000. Kemudian kita tambah lagi 670,000 Putra, kita akan dapat 2,200,000. Tahniah Putra sebab menjawab. Itu yang penting dalam kelas kita ada sesi soal jawab, kita berani menjawab. Salah tak apa, itu adalah proses belajar. Betul. Okey. So jawapannya adalah 2,200,000. Jawapan 2,200,000. Menarik cikgu. Maka itulah soalan terakhir kita cikgu. Ya, betul. Soalan untuk terakhir segmen ni. Tahniah juga kepada murid-murid kita yang di rumah. Saya pasti anda dapat jawab soalan cikgu Syaril tadi dengan betul ya. Ingat cara-cara yang penting yang di mana anu kita tentukan, di mana tambah, di mana yang perlu tolak cikgu. Ya, betul. Baiklah, banyak lagi cikgu Syaril akan kongsi bersama-sama dengan kami. Kita akan berehat sebentar saja. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini sebenarnya banyak soalan penghitungan dalam minda kita kerana sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran matematik dan bersama saya Cikgu Syaril, dan Cikgu Syaril sudah bersedia untuk memberi soalan kuis untuk menguji minda kita mengenai operasi tolak cikgu ya. Okey, betul Hanif. Silakan cikgu. Baik, kuis biasanya kita akan buat sebagai pengukuhan. Kalau dah belajar, kemudian kita akan tanya untuk sesi pengukuhan. Dan cikgu akan bagi 4 soalan kuis, dan cikgu tahu yang ada dalam talian, yang ada di rumah, yang sedang menonton, sedang bersedia untuk mengira. Okey. Kita ada jawapan di sini. Cikgu sediakan jawapan. Ya, ini adalah jawapan yang akan dipilih 605,000, 3.98 juta, 0.9 juta, 2,730,000, 1 juta, 1.07 juta. Baik, ini adalah jawapannya. Cikgu akan bagi satu-satu dan kita tengok siapa yang akan jawab dulu. Baik, bersedia? Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Baik, tengok baca betul-betul soalan tu. 3.98 juta tolak 1/4 juta. Murid-murid dalam talian kira cepat-cepat. Murid-murid di rumah Okey, kira Kamil angkat tangan. Wow, laju Kamil kira. Bagi Silakan Kamil. tahniah Kamil. Okey Kamil. Jawapan dia 2,730,000. 2,730,000. Kami jawab. Pantas mengira. Okey, kita Betul semak jawapan. Betul ke tak? Kita tengok jawapan. Yes. Jawapannya adalah 2,730,000. Tahniah Kamil. Kita bagi 6 bintang. Dapat 6 bintang. Baiklah. Kita tengok. Tahniah Kamil. Soalan yang kedua. 2/5 juta tolak dengan 1.5 juta. Oi, Syifa Ada yang menjawab. Syifa, lajunya silakan, Syifa Syifa. mengira. Wah, laju Syifa mengira. Kita tengok berapa jawapannya Syifa. 0.9 juta.
Sifar 0.9 juta. Tahniah, pengiraan yang sangat laju. Dan cikgu nampak cara pengiraannya sangat tepat. Dan kita tengok jawapan. Sifar 0.9 juta. Tahniah Syifa. Tahniah, Kita Syifa. bagi bintang. 6 bintang juga untuk Syifa. Baik, kita ada soalan lagi ke cikgu? Ada soalan lagi. Ni baru 2. Kita tengok soalan yang ketiga. Kukuhkan minda kita. Kukuhkan. Silakan, cikgu. Okey. 3 per 10 juta tolak 2.23 juta. Dia Jawab dah belajar cepat-cepat. tadi macam mana tukarkan. Kamil lagi. Kamil lagi. Kamil lagi. 3 orang. Baik, kita nak bagi siapa? Okay, kita bagi peluang dekat Husna. Bagi pula, peluang cikgu. pada Husna. Husna pula, Husna. Berapa jawapannya? Jawapannya ialah 1.07 juta. Tahniah. Bila kita dah faham cara mengira, boleh tukarkan dengan baik, kita akan dapat jawapan yang kita tengok tepat. Jawapannya adalah 1.07 juta. Terbaik. Tahniah, Baik. Husna. Soalan yang keempat, yang terakhir kita tengok. 3/4 juta tolak dengan 0.145 juta. Cuba kira, tukarkan dengan pantas. Wah, Hanif, mereka makin laju lah. Baik. Sekarang siapa cikgu nak pilih, cikgu? Siapa yang saya... Okey, kita nak pilih. Hanif lah, pilih. Saya akan pilih, kita bagi Putra lah pula, cikgu. Putra. Okey, Putra. Cuba Putra, yang mana jawapan yang betul? 605,000. 605,000. Betul ke? Okey, kita semak. 3/4 juta tolak dengan 0.145 juta. Jawapannya adalah 605,000. Tahniah. 6 bintang juga untuk Putra. Hebat. Dah pandai tukar nombor, dah boleh tukarkan dengan baik, mereka boleh jawab dengan pantas. Ya, Hanif. Terbaik, cemerlang. Murid-murid dan talian kita, saya pasti murid-murid di rumah juga semua cemerlang. Tapi sebenarnya saya ada satu soalan lah, cikgu. Ya, Hanif. Cikgu boleh kongsikan sedikit tips untuk kita tak? Lagi untuk operasi tolak ni. Okey, untuk operasi tolak. Ya, untuk dapatkan markah, pastikan dalam setiap operasi tolak, dalam pengiraan, kata utamanya kertas subjektif, kita perlu tunjukkan jalan kerja. Walaupun kita boleh congak, kita boleh kira dengan pantas, tetapi wajib tunjukkan jalan kerja supaya kita tidak hilang markah. Itu kalau soalan dalam bentuk subjektif. Tetapi kalau soalan objektif, dia dah ada pilihan jawapan, kita boleh pilih saja dengan hasil kita congak. Tetapi pastikan kita faham macam mana proses untuk dapatkan jawapan melalui proses operasi tolak. Betul, cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian semua kalau boleh nak markah penuh dalam mata pelajaran matematik ni. Betul, cikgu. Betul. Dan cikgu, kita ada 4 murid dalam talian ni. Boleh cikgu berikan prestasi keseluruhan mereka Baik. hari ini? Daripada yang kita bersiaran sekarang ni, kita nampak bahawa mereka telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang dan berikan 6 markah. Okey, 6 bintang. 6 bintang untuk keseluruhan. Dan juga mungkin yang murid-murid sedang menonton siaran ni dapat menjawab dengan baik, cikgu bagi 6 bintang. Betul. Tahniah kepada semua murid-murid dan talian, semua dapat 6 bintang. Murid-murid di rumah juga. Cikgu, saya dapat 6 bintang juga tak, cikgu? Cikgu bagi lebih, jadi 6 tambah 4 jadi 10 untuk Hanif. 10 bintang. Baiklah. Dengan itu kan, cikgu, saya pasti murid-murid di rumah ingin juga 10 bintang, nak belajar dengan lebih lanjut, cikgu. Di manakah kita boleh mencari bahan kajian tersebut? Baik, untuk meneruskan proses pengiraan ataupun mendapatkan latihan berterusan, boleh dapatkan daripada sumberku. Sumberku, ya, seperti yang tertera di kaca TV anda itu. Sila pergi ke pautan tersebut dan belajar dengan lebih lanjut mengenai matematik dan operasi tolak topik, ya. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, iaitu Cikgu Syaril bin Osman, guru besar dan guru matematik dari Sekolah Kebangsaan Seri Samudra, Manjung, Perak. Terima kasih banyak-banyak, cikgu, atas segala ilmu hari ini. Dan tentunya kepada 4 murid dalam talian kita. Siapa kita ada, cikgu? Husna, Kamil, Putra dan juga Syifa. Tahniah kepada anda semua. Semua cemerlang. Cuba lambai sikit. Alamat sikit kepada murid-murid di rumah juga. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Harap-harap semua ilmu itu boleh diguna pakai menjadi seorang murid yang cemerlang, murid yang sentiasa terbilang dan gemilang. Sangat penting. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua.